Baik, hari ini saya akan berbincang baca sahaja kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Osman bin Hassan, salah seorang daripada ulama pada kurun 13, ya, rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Baik, tajuk yang dibincangkan tanda bertuah dan celakanya satu orang, ya. Dalam ni dia kata tanda bertuah dan celaka tu ada 11. Mana 11 campur 11 berapa? 22. 22 ni kalau baca habis sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Yang dikasihi Puan Hajah Salwa, barisan ahli jawatan kuasa Muslimat, juga ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, ya. Nervous ni ibu-ibu, nervous ni. Biasa usrah di surau Al-Falah, ni naik pangkat sikit hari ni, ya. Satu, yang kedua, saya teruja sebenarnya. Rupanya Bilal muda kita ni kawan saya belajar tu. Masya Allah, ya. Atuk dia tunggu kat parking tadi, ya Allah, kat sini kau, ya. Ya. Rasa dekat belasan tahun juga tak jumpa, ya Ustaz Hafiz, ya. Alhamdulillah. Maka atas izin Allah Ta'ala, dah disurat di Azali, ya, dan syukur pada Allah pagi ni dapat kita bertemu. Alhamdulillah, masih lagi dipanjangkan umur, masih lagi Allah memberikan kita nikmat kesihatan, dan masih lagi dilimpahkan dengan pelbagai limpahan nikmat rahmat Allah Ta'ala, yang mana nikmat itu kalau cuba kita nak hitung memang tak mampulah. Dan walaupun kadang-kadang atau seringkali dengan nikmat itu kita sering melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahmannya tetap melimpahkan limpahan rahmat. Itulah rahmannya Allah, Maha Pemurah. Kalau bahasa Patani panggil boros. Kalau kita boros tu lain. Kita boros, kita membazir. Dia orang ni pemurah. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala itu satu daripada 100 rahmat Allah Ta'ala itu Allah gunakan satu sahaja di dunia. Maka dengan satu rahmat itu kita lihat orang kafir, orang beriman, orang yang semayang ke, yang ahli maksiat, semua dapat limpah dari rezeki. Manakala yang 99, iaitulah Ar-Rahim Allah Ta'ala itu fil akhirah, khususiyah untuk orang yang beriman sahaja. Jadi Allah Ta'ala pagi ini memilih kita pula boleh duduk di majlis ilmu yang Nabi gambarkan seperti taman-taman syurga. Maka mudah-mudahan dengan asbab ketika hidup di dunia kita sering melazimi taman-taman syurga, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini saya akan berkongsi, bukan nak mengajarlah. Tengok semua bunda-bunda ni hebat-hebat dah ni. Masjid Al-Falah ni daripada zaman saya belajar tahun 2000 lagi. Oh, masjid ni hebat, ya. Kalau masjid hebat, jemaah dia lagi lah. Ya, hebat-hebat. Walaupun sibuk, ada yang bekerja, suri rumah sekarang canggih-canggih. Suri rumah dia punya income lagi banyak daripada yang kerja government, ya. Ada seorang makcik di Tamedah, rumah sewa dia 10 biji, ya. Kita menyewa je dengan dia. Ya. Hebat. Ya, jadi bertuahlah ibu-ibu, bonda-bonda, tuan-tuan, puan-puan tinggal di persekitaran USJ 9 ini, maka rebutlah peluang. Ya, kita bulan depan pun ada daurah dengan Syekh Zainal Asri, ya. Kalau ikut adabiah dia, tak layak saya duduk kerusi ni. Sebab yang duduk ni semua guru-guru saya. Ustaz Muhadir bin Haji Jul, ya. Syekh Zainal Asri lagi lah. Tiap-tiap hari follow dia.
Ya. Jadi sudut Adabiah. Jadi saya pun atas niat bertabarruk ambil berkat di orang. Dan insya-Allah si azam lah akan join daurah bulan depan 2 hari itu. Baik. 29 dan 30 Oktober ya. Bayar tak mahal pun 230 je. Mahal lagi telefon kita 2,300 ya. Kita lagi iPhone 13. Lagi. Baik, hari ini saya akan berbincang baca sahaja kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Osman bin Hassan, salah seorang daripada ulama pada kurun 13 ya, rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Baik, tajuk yang dibincangkan tanda bertuah dan celakanya satu orang ya. Dalam ni dia kata tanda bertuah dan celaka tu ada 11. Mana 11 campur 11 berapa? 22. 22 ni kalau baca habis sampai pukul 12 ni. Geleng kepala tu. Ni biasa paling lambat habis berapa kat? 11.30. 11 suku. Ya. Nanti nak masak lagi Ustaz, betul juga kan? Ke semua puasa. Ya. Baik, tengoklah mana yang sempat. Kalau tak sempat, kita buatlah siri kedua, entah bila tak tahulah. Ya. Kata pengarang I'lam, ketahui olehmu bahawasanya tanda bertuah itu ada 11 perkara. Ya. Bertuah, jangan kita anggap kalau kat dunia ramai orang berpandangan orang ni bertuah dia sebab apa, rumah besar, income dia besar, bini pun besar, kereta pun besar, cakap pun besar. Tak, belum tentu pada pandangan makhluk dia mulia, di sisi Allah dia mulia, belum tentu. Dan belum tentu makhluk ataupun pada pandangan manusia dia hina, nampak macam orang gila, kutip kotak, apa minta sedekah, rambut serabai. Belum tentu orang kita nampak hina macam tu, kadang-kadang di sisi Allah dia lebih mulia. Hati-hati dalam menilai orang. Ya, yang nilai itu bukan kita. Panduan dia tu, SOP dia apa? Syarak. Kita banyak lebih pada zon, sangka saja. Kita kalau dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah sihat hari ini. Tahu tak ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan seharian, sehari tu kita ada 2 benda cukup. Ni orang usrah dah, ustaz dah ulang ni ayat ni, nak buat macam mana? Dah modal tak banyak, ulang tu. Jadi kalau dipanggil 5-6 bulan sekali, tak nampaklah modal tu, pusing kan. Bangun pagi pertama, sihat tubuh badan, cukup. Dan perkara kedua adalah ada makanan yang cukup untuk hari itu. 2 benda ni ada, cukup. Apa kedua? Duit banyak, berjuta-juta, tapi minus stroke. Kencing manis, kencing masam, darah tinggi, segala bagai. Sebut dia penyakit apa? 7 serangkai makcik ada. Hebat. Dia. Jadi bangun pagi ni ada nikmat sihat tubuh badan, ada makanan yang cukup untuk hari itu, cukup lah. Syukur, tiba-tiba lebih, Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang penilaian kita tak sama. Di sisi Allah, Allah tengok hati. Allah tengok hati. Allah tak tengok rupa paras, Allah tak tengok keturunan, kau ustaz, kau ustazah ke apa, Allah tak tengok. Maka kalau rumah Allah, masjid, surau disebut Baitullah, maka hati kita dipanggil Baitur Rabb. Apa Baitur Rabb? Ya, rumah Tuhan. Maknanya apa? Tempat tilik Allah tu hati. Sebab tu bukan kerja kita nak nilai-nilai orang. Tengok dia tu kan rajin pergi masjid, bukan apa. Kau tak tahu ke nak mesyuarat agung? Dah lepas dah ya? Dah lepas, tak apa lah. Contohlah, kadang-kadang yang cakap tu bukan orang lain. Sambil-sambil balik kuliah duha. Contohlah, ni bukan orang sini, orang Bangi. Teruk betul orang Bangi ni. Macam mana boleh dipanggil kat sini ya? Ya. Jadi bukan kerja kita nak nilai-nilai orang. Ulama pesan, betulkan niat kita dengan Allah, lepas tu jalan terus. Tanya Ustaz, saya nak buat kelas ni. Kelas apa ni? Bagus. Orang cakap, peduli cakap orang. Peduli cakap orang. Teringat pesanan Pak Sumin. Allah, tuan-tuan ya. Baru ni WhatsApp ahli khidmat dia tanya, tuan boleh ke nak ziarah Pak Sumin? Minta maaf, buat sementara ni tak boleh lagi. Jadi ada yang tanya hari tu, saya kata elok ustazah lah di WhatsApp. Ustazah, saya dapat info setakat hari ini Pak Su belum bersedia menerima tetamu, jadi kita kena hormat privasi. Tambah nak jumpa orang macam tu, kena jaga adab.
Jaga adab. Kita yang nak datang jumpa ulama kena tahu masa dia. Dia time ni buat apa? Dia tak sihat, kena hormat. Ini dia bukan kira dia sihat-sihat serbu main terjah rumah tengah malam ke tengah hari ke. Jaga kalau adab dengan ulama, dengan orang-orang soleh, dengan kekasih Allah tak dijaga, bahaya. Dia orang tak ada apa-apa, kita lah nanti. Dia ada kesan dia. Orang Jerman kata kualat. Ada orang Jerman sini. Orang Banjar kata ketulahan. Baik. Apa dia yang pertama? Ihlaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda bertuah yang pertama, orang ni dia adalah zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat. Apa makna zuhud? Banyak terjemahan dia. Antaranya tidak meletakkan dunia di dalam hati. Yang jadi masalah apa? Letakkan selain Allah di dalam hati. Antara slogan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ma fi qalbi ghairullah. Tidak adalah dalam hatiku selain Allah. Manalah hati ni letak Allah je. Dahsyat dia orang ni, ibu-ibu. Kalau kita tengok orang-orang alim, kenapa jadi sejuk je Ustaz? Sonok je. Ni tengok ibu-ibu sejuk juga. Ada aircon atas, patut sejuk. Saya macam ni lah seadanya huah-huah tu tak nampak ustaz ni, tak nampak ni langsung, tak nampak warok. Macam ni lah saya seadanya. Saya lupa nak ta'aruf tadi Allah. Teruk betul. Dia nervous. Nama saya macam yang kat poster tu lah. Tengok nama pun tahu. Ni keturunan Parameswara ni. Tahu tak apa. Jadi adalah darah mak kilau tu sikit je. Saya sekarang menetap di Bandar Bukit Mahkota dekat Kuis tu. Tak jauh pun. Lebih kurang dekat 50 kilo je. Tapi biasa dah kawasan sini. Sampai ke Shah Alam dia. Kuliah dia lah sikit-sikit. Macam mana tadi kat Damansara dia. Ada kat Kelang sikit-sikit je lah. Tak adalah penuh dia. Dulu pengalaman sedikit pernah bertugas jadi imam selama 7 tahun di Petaling Jaya, area SS 9 ni dekat Sungai Wei tu, Kelana Jaya. Masjid kecil je. Nama je masjid, kecil je masjid tu. Antara masjid tertua di PJ Dulu masjid tu sejarahnya kayu. Kemudian bertugas juga jadi guru di Kafa Integrasi Pinang Tunggal. Dulu antara persaingan hebat masa Kamil, inilah dia, Kafa Al-Falah. Asyik diorang je menang. Sekolah kita bila nak menang Ustaz? Entahlah. Dia sikitlah, adalah 6-7 tahun. Dan sekarang sepenuh masa lah jadi penceramah bebas. Tauliahnya kalau ikut Selangor dengan KL, tapi tengok-tengok yang laku kat Selangor je lah. Dan pernahlah beberapa tempat, pernahlah sikit-sikit masuk radio 2-3 kali jadilah. Maknanya tak glamour sangat lah. Kalau glamour kan susah. Tak dapat. Tanya berapa nak bayar ni kak? Susah. Jadi demand payah. Jadi tak glamour pun alhamdulillah lah. Jadi orang biasa-biasa je lah. Yang penting kita nak cari masyhur di sisi Allah. Sama-sama. Jadi nak cerita, zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati. Letak kat tangan je. Tidak meletakkan dunia dalam hati walaupun dunia dalam genggaman dia. Contoh Zulkarnain. Dia menakluk 3/4 bumi. Dahsyat. Nabi Sulaiman lagi. Hebat. Hebat. Kemudian raghiban fil akhirah, gemar pada akhirat. Nak tengok orang ni gemar dia apa? Tengok dia sembang, tengok kawan dia. Disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji, yang jawi dia kitab Pelita Penuntut. Kitab ni cerita bab adab. Sekali-sekala cuba suruh Ustaz Mahathir buat daurah kitab tu. Bab adab. Tengah duduk majlis ilmu, boleh tak sembang. Kalau tengah live tu, seingat saya lah, kalau Syekh Zain Asri pun pesan jangan asyik komen. Dalam live Syekh tu orang tanya, Kak sihat ke? Kau ingat apa? Adab ni. Adab ni lah menentukan keberkatan. Jadi sembang dengan sahabat saya. Saya teruja tanya, kat sini kau pangkat adik lah. Dia ada dia punya ayah angkat ke abang angkat dia. Kat pondok panggil Abang Li Komando, bekas komando tapi masuk pondok, khidmat dengan guru dan meninggal, dan kuburnya sebelah kubur tok guru dan isteri dia. Allah, hebat.
Seorang komando, seorang lagi bekas penagih dadah. Tapi Allah boleh pusing 360 darjah. Meninggal pun dalam keadaan Tok Guru redha. Tok Guru pesan kalau kita meninggal, minta dikebumikan di sebelah kubur orang yang baik-baik. Ya. Nak pilih kawan. Jadi antara pesanan Syekh Zainal Asri, akhir zaman ni dua benda kena pilih. Cari betul-betul, pertama jaga kawan, pilih yang baik-baik. Kawan yang baik ni dia akan menegur kita, mengingatkan kita pada akhirat. Kau lama tak jumpa kat masjid, aku ni kau jangan macam tu, bisnes juga. Dia busy juga, kuliah jangan lupa. Ada orang sibuk cari benda yang dia akan tinggal, dia kumpul duit kat bank ratus ribu, juta-juta, mati jadi apa? Siapa yang seronok? Mestilah kalau isteri imam meninggal, suami kata yes, dia dah ada calon 3. Kita dalam kubur, kurang ajar punya lelaki. Anak-anak dia buat apa dengan harta tu? Faraid. Orang yang tak cerdik, dia cari, dia kumpul benda tu, lepas tu dia tinggal. Ya? Dunia ni benda yang lekeh, benda yang akan ditinggal. Boleh cari tapi letak di tangan. Nanti ada tabung ke apa nak cari dana untuk tahfiz ke apa, masuk. Jangan letak dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua adalah semangatnya fil ibadah, pada mengerjakan ibadah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. Ibadah ni umumlah, tidak semestinya ditikar sembahyang. Ada suami-suami kan, ada juga yang bekerja ke ofis pejabat tu kan, kerja tapi niatnya apa? Nak sara, yang isteri nak tolong suami, nak tolong keluarga, niatnya apa? Nak bantu ada lebih, nak tolong adik-beradik. Niat tu kena betul. Niatnya setiap hari, setiap masa, bukan cerita orang lain. Ustaz-ustaz pun antara ujian dia adalah sampul. Itu Pak Sumit sendiri cerita. Syekh Zainal Asri pernah cerita waktu dia ziarah Pak Sumit. Saya nakal je lah. Kita ilmu tak ada, nakal-nakal je lah. Perkataan ulama. Dia kata waktu ziarah, waktu tu dia balik Mesir tak silap. Dia cakap dengan Syekh Zainal Asri, dia kata, Ustaz kan, pergi ngajar sana sini dah ambil sagu hati tu, tak ikhlas, santak tuan-tuan. Jadi pesanan Pak Sumit, carilah, buatlah apa pun program yang kita tak ambil duit. Saya adalah buat sikit-sikit online ni. Buat usrah mingguan, malam minggu. Jadi saya pesan kat budak-budak yang join, tak nak bayaran. Ada juga yang degil, Ustaz nak bank in juga. Saya kata kalau nak bank in, banyak. Berapa Ustaz? 4,000 ke atas. Pening benda tu. Kita ni dah lah tak hebat, ilmu tak banyak, amalan pun tak setara mana. Ambil pula bahagian tu, habis lah. Itu pandangan Pak Sumit. Niat masing-masing lah. Orang alim ni kalau kita ziarah dia, nasihat lain untuk guru, lain cara dia. Macam ibu-ibu lah tadi dengan ustazah siapa tadi mengajar tajwid cara lain. Percayalah, 10 orang guru, 10 cara dia. Kita dah talaki dah khatam guru ni, pergi kat ustaz yang ataupun guru yang kedua, mesti ada lagi salah. Nak ceritanya apa kat sini? Tak ada orang yang perfect. Ibu-ibu nak cari menantu yang handsome, kacak, bergaya, suara sedap, lepas tu sopan santun pula. Tak jumpa. Calon menantu punyalah lawa. Masak 2 je. Masak air, panaskan lauk semalam. Ya. Suami pula, suami tak banyak. Nak cari isteri yang perfect memang tak jumpa lah. Ya. Jadi kalau isteri tu muka lawa, masak tak pun nak sedap, jangan tengok masakan, tengoklah wajahnya. Makan nasi lemak kan, sedap bang, tengok muka dia, sedap. Ya. Isteri pula tak apa nak lawa, masak sedap, jangan tengok muka, tengok masakan. Hidup kan susah. Ya. Yang penting hati je. Buat benda yang kita suka. Benda tu Allah Ta'ala redha, jalan terus. Ya. Jadi sibuk dengan ibadah. Dan dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim disebut pada mukadimah berapa banyak daripada amal yang berupa amalan dunia. Niaga sana sini apa semua, nampak macam kerja dunia, kerja kilang pejabat. Tapi niatnya betul. Nak cari nafkah untuk keluarga, anak isteri semua, maka jadilah sebahagian daripada amal akhirat, dapat pahala.
Dan berapa banyak daripada amal berupa amal akhirat, pergi kuliah, dia tengok sebelah tak ada, dia kata neraka, amboi, main syurga neraka, macam ayah kita punya je syurga neraka tu. Padahal kita belajar dalam etikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah boleh sahaja nak memasukkan ahli orang-orang yang ibadah ke dalam neraka. Allah nak masukkan orang maksiat dalam syurganya boleh. Nak terpulang hak Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala ni la yukhliful mi'ad, tak mungkin janji macam kita. Dia nak ceritanya terpulang pada Allah. Taufik hidayah tu yang mahal, ya. Jangan buat main, ya. Ahli orang buat maksiat pun jangan kita benci orang tu, yang kita benci maksiat dia. Diri orang tu patut kita dakwah dia, jangan pergi hukum je. Kan ada budak kampung bawa keluar pusat serenti pun, habislah masjid kita ni, hilanglah duit tabung. Belum-belum dah macam tu, namanya apa? Su'izan. Ya. Dia kata Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, dia bermula daripada sangka buruk. Sangka buruk ni dalam hati tau. Dia besarang, lama-lama terkeluar kat mulut, namalah mengumpat. Tu buah dia. Bukan kata dengan manusia, dengan Allah Ta'ala pun kena sangka baik. Ada benda yang kita nak, tak dapat. Ya. Dia masa saya bertugas dulu, antara surah yang sunat dibaca pagi Jumaat, malam Jumaat, hari Jumaat, antaranya lah selain Alif Lam Mim Sajadah dengan Al-Insan adalah surah Sabih dengan surah Hal-Ata. Makcik tu dah ngapal, tak dapat dah berbulan-bulan dah, berbubuih dah. Saya kata nak buat macam mana makcik, dah bukan rezeki. Ada benda yang kita cuba lupakan, tak lupa. Dah terhafal lagu Hindustan, susah nak lupa. Berapa sarang semut dah makan, tak lupa-lupa. Dia lupa ni bukan sebab semut. Kau tak makan semut pun kalau dah lupa juga. Apa punca terbesar lupa? Maksiat. Kalau orang buat maksiat zahir ni tak apa. Yang lagi dahsyat kata ulama, maksiat batin. Dia doa-doa dalam hati, insya-Allah Ta'ala ni macam tak mabul je. Macam Allah Ta'ala ni nak bagi kita, aku tak faham lah Allah Ta'ala ni. Buka dalam kitab Jawahar Ma'hub wa Munabbihatil Qulub. Tugas hamba tu doa je. Tugas Allah apa? Memakbulkan. Jadi jangan cuba-cuba mengambil tugas Tuhan. Apa Tuhan? Apa ilah? Dua. Pertama, istighna an kulli ma siwa. Terkaya makna tidak berhajat pada selain daripada dia, dan waftiqaru kullu ma alahu ilaih, setiap yang lain pada dia iaitu makhluk berhajat pada dia. Ni kalau nak berdebat dengan non-muslim, pegang dua ni je. Istighna, iftiqar. Pegang betul-betul. Surrender dia orang. Ya. Jadi sibukkan jadual harian kita dengan ibadah. Azam bangun setiap pagi nak memberi manfaat pada orang. Simple je benda kita nyapu-nyapu, tengok jiran aku ni 2 hari tak nampak outstation kot. Saya sampah-sampah depan rumah dia pagar tu sapu je kan. Ni tak ada, sampah rumah kita tumpang rumah dia. Tengok, kurang hajar jiran ni. Ya. Nak tengok jiran baik tak baik, jangan tanya dia, tanya jiran dia. Ya. Baik, yang ketiga, ayyakuna qalilul qawli fima la yahtaju ilaih, sedikit bercakap pada benda yang tidak berhajat padanya, benda tak perlu, tak payahlah nak disebut-sebut. Orang tu dah pergi masjid, pergi surau dengan kuliah, baiklah tu. Yang dia disangka-sangka nak buat mimik macam tu kan, gaya orang kita macam tu. Hati-hati ya. Ada orang yang macam mana ya, dia melakukan maksiat dalam keadaan dia taat. Dahsyat yang tu. Tu saya tengok ada beberapa orang tuan guru lah, mursyid tarikat, saya tengok dia punya kuliah tu lain macam touching dia. Syekh Zainal Asri pun kalau tengok dia punya cakap tu tuan-tuan, touching sebab apa? Tengok dia cakap daripada hati. Dia kalau cakap daripada qalbu, sampai pada qalbu. Ya? Dah berkembang dulu rumah ni. Sebab ikon. Ustaz ni tak ada apa, lawyer buruk. Benda tak penting nak cakap, tengok tempat, tengok masa, tengok situasi. Ibu-ibu lah, saya pesan satu je. Masuk rumah Allah, tak kisahlah dewan sini ke, dewan solat, silent telefon. Saya nakal perkataan Syekh Nuruddin. Kalau orang, ni bukan tiru Syekh Nuruddin asli, memang saya ni kuat minum.
Syekh lain lah, dia minum je, dia adalah ilham Rabbani, kita ilham apa ya. Kalau orang main bola, contoh Cristiano Ronaldo ya, C7, ingat betul Ustaz tu, main bola dalam padang tu tak bawa pun telefon kan, tak bawa telefon. Sebab apa? Nak fokus. Ni kita dalam rumah Allah, majlis ilmu, tempat ibadah, rumah ibadah, waktu ibadah, sibuk dengan dunia. Allah. Dah bila masa nak kita dengan Allah? Nak bermanja-manja? Kan? Nak munajat dengan Allah macam mana? Telefon ni kalau nak baca Quran, buka bohong je. Cerita saya lah. Ibu-ibu tak tahu lah, sambil baca Quran, tangan tu, oi, boleh balas WhatsApp tu. Itu, oi, hafizah ke apa ni? Berapa lama lah kita baca Quran, ibu-ibu? Saya 2 minggu lepas ziarah guru saya di Pahang ya. Allah, tuan-tuan, malam tu adalah beberapa budak yang nak bai'ah zikir. Jadi tok guru tu ajarlah beberapa part, antaranya memasukkan, menyebut ismuzat Allah ya. 3 kali lah dia ajar budak tu. Dia talqin, maknanya dia nak bagi ijazah. Dia sebut tu teresak-esak, faham tak? Maka teringat perkataan Allah, kali firman Allah Ta'ala ya, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tu kekasih Allah ni kalau tengok, dia sebut sama dengan kita sebut Allah je pun, subhanallah je pun, tapi sebut tu bergetar hati, menangis macam budak-budak nangis, teresak-esak tu. Boleh bayang tak dia feeling macam mana? Itu kata ulama, sekali saja sebut Allah lebih baik daripada sebut 1000 kali, 100,000 kali daripada hati yang lalai ya. Meremah rumah ni sejuk. Sebab tu antara jadual kita kena rajin ziarah ulama. Teringat juga saya 2016 tak silap, 6 bulan sebelum almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sip meninggal, dengan geng Kak Tina lah pergi, rezeki kami lah, dia ada kat rumah masa tu. Dan ada beberapa kenangan yang saya tak boleh cerita, ada part saya boleh cerita. Apa kata dia, pesanan dia, akhir zaman ni lazimkan duduk dengan ulama. Jadi ada yang tanya, Baba, panggil Baba, ulama dah ramai meninggal, kan ulama dia ada tulis sekarang kitab-kitab, maknanya apa? Lazimi majlis ilmu. Dan perkataan yang saya tak boleh lupa dan saya akan tuntut dengan beliau di hari akhirat, dia kata, kamu datang jumpa saya hari ni, kita buat silaturahim sampai akhirat. Dia tuding jari, sampai akhirat. Saya ingat, insyaAllah. Yang tu je kita nak harap amalan kita, ibu-ibu, tak setara mana. Siapa yang subuh tadi sembahyang subuh 2 rakaat 100% khusyuk angkat tangan nak bagi hadiah. Tu hadiah dia kat luar tu, black garlic ya. Makan je, kentut je lah ya. Setara mana amalan kita ya. Dan kita kena ingat, kita masuk syurga bukan dengan amal, dengan apa? Rahmat Allah. Dia hisap kita, kita minta satu je, mudah-mudahan Allah menghisap kita besok bukan dengan hisap keadilan, tapi Allah menghisap kita dengan rahmat dan limpah kurnia dia. Kalau Allah dia hisap kita, dia hitung kita dengan keadilan dia, habis. Ada satu tok guru kuliah, dia cerita satu orang hidup di satu pulau. Satu pulau ni jauh pada orang. Jadi tak adalah saya buat maksiat ke apa. Dia ibadah 70 tahun, lalu di akhirat dia kata, ya Allah, hisaplah aku dengan amal aku. Allah Ta'ala kata, fine. Itu bahasa saya lah. Allah Ta'ala hitung dengan nikmat sebelah mata, tak cukup. Setengah riwayat kata ada seorang abid beribadah 500 tahun, Allah nak nilai dengan nikmat sebelah mata, tak cukup. Mata kita berapa? Ada mata satu sini, na'udzubillah, dajal lah. Jadi jangan perasan diri. Ibadah tetap kena ibadah. Bab ibadah, bab akhirat tengok orang yang lebih atas pada kita, bab dunia tengok orang lebih rendah pada kita. Tu sifir dia. Ini terbalik. Dah ada kita Myvi, nak kita besar lagi kan. Tu yang kita parking kat garah tu tak nak dia tengok.
yang ada tulisan Allahumma firlahu warhamhu tu. Tengoklah. Tu kereta pasti naik. Pasti semua orang akan naik. Lepas tu cuba selitkan dalam jadual seharian, sebelum nak tidur ke tengah malam bangun, cuba bayangkan kita sedang mati, dikafankan, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dikebumikan. Namanya Rabithah mati. Hati tu tambat dengan mati supaya tu yang tadi zuhud. Ya. Jadi hati itu salah satu perkara yang Nabi sebut memutuskan kelazatan dunia apa? Mati. Lepas tu ada setengah tarikat dia punya yang diwiridkan di mulut sebut mati tu kalau tak silap 21 kali. Mati, mati, mati. Ya. Suami tak nak bangun subuh, bisik dia. Mati, mati. Hush, apa ni? Ya. Melompat suami tu. Langsung soft depan. Jadi benda tak penting tak payah cakap. Tengah azan, dalam majlis ilmu, dalam masjid, dalam rumah Allah, hal dunia jangan sembang kecuali maslahah. Mungkin ada lampu rosak ke apa, jadi technician kena tanya mana lampu rosak ni. Tak boleh cakap dunia, letih aja tu. Tengok keperluan lah. Ni tengah azan sembang. Tu antara beberapa perkara yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'il khatimah. Buka dalam kitab Jauharil Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Tak tebal mana kitab tebal ni. Karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani. Antaranya bersembang ketika azan. Sembang ni hal dunia. Hal akhirat tak apa. Adalah dia nak tanya soalan ke apa, tak apa. Keperluan. Ya. Kemudian yang keempat, ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi. Orang ni memelihara atas solat yang 5 waktu. Asal solat 50 waktu. Boleh bayang tak tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kalau kita kena semayang 50 waktu, paling kesian adalah Tok Bilal. 3 hari serak tak ada suara. Tengah jam kena azan, setengah jam. Azan pun macam komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? 50 waktu. Tu nak pergi tanah macam mana tu? Sakit perut? Tak jadi. Tiba-tiba dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, satu-satunya ibadah yang Nabi naik direct jumpa Allah Ta'ala adalah solat. Ya, solat ni ada yang dinamakan menunaikan solat, ada yang disebut memelihara. Mana paling elok? Memelihara. Kalau setakat tunai, sembahyang subuh pukul 7 pun tunai, sembahyang zuhur pukul 4, sembahyang isyaknya pukul 5 pagi. Selagi tak masuk waktu yang kedua, asal buatlah, nama tunai. Contoh kita sembahyang subuh, syuruk berapa? 7-2 minit contoh. Kita baru dapat rakaat pertama, bangun rakaat kedua, dah habis waktu, tetap nama tunai. Nama tunai juga. Tapi tak elok lah, tak bagus. Yang elok, memelihara. Ya, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Ada dalam kitab Muniatul Musalli. Ya. Memelihara ni apa? Awal, prepare. Ada waktu saya ngajar di beberapa pejabat tu. Kebanyakan lah yang saya tengok dulu ngajar JPN kejap 7 tahun. Dia di Sarjana Marine dekat apa? Oasis ya, arah Damansara tu. Tu pun dekat 10 tahun ke kuliah Zohor. Jadi saya tengok, yang saya nampak lah, sembahyang lambat lah. Kelasnya mula 3.30. Kita sampai tu, ustaz dah sampai. Kejap ustaz je, lari sana. Baru nak ambil wuduk. Wah, 3-4 kali kita pun menanah mata, bukan telinga. Mata nak menanah. Kita pun habis ni, time makan, saya kata, kenapa lambat sembahyang? Akak jawatan manager, tak ada, akak pembantu je pun. Kenapa sibuk? Meeting lah apa. Kalau dah tahu sibuk, 5-10 minit nak masuk waktu, ambil wuduk siap-siap. Habis je azan, terus sembahyang. Dapat fadilat juga solat awal waktu. Dia antara perangai kita ni biasanya di R&R suka sembahyang seorang-seorang. Saya antara R&R yang selalu saya singgah, R&R Dengkil lah. USJ pun ada singgah kalau ikut elit lah. Kalau kuliah belah-belah di belah-belah Shah Alam semua biasa ikut situ lah.
Perangai orang kita ni, sana seorang, sana dua orang, sini seorang, sini seorang. Sayangnya. Musafir lah juga. Sembahyang jemaah lah. Ada cara dia. Kau tak redim ke tak akhir dia, kau sembahyang tamam, kau sembahyang kosak, ada cara dia. Yang penting jemaah lah. Ni kadang kita, bang, dia jemaah. Saya dah sembahyang. Ni pun satu hal juga. Geram aku Ngaji tapi tak dipraktik, payah juga. Kalau kita dah sembahyang sekalipun, contoh situasi berlaku di masjid kita. Kita dah sembahyang sambil-sambil dengar kuliah, contoh. Tiba-tiba ada sahabat kita ni terlewat, adalah jam ke apa, dia tweet. Boleh teman saya sembahyang tak? Tolong teman dia sembahyang berjamaah, termasuk dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Namanya apa? Kita dah sembahyang dah tadi zuhur, kawan tu minta teman dia solat, dia nak dapat fadilat jemaah. Namanya solat i'adah, sembahyang yang diulang. Dengar. Oh, baru belajar sampai ya. Nah, tu guna dengar majlis ilmu ni. Walaupun dah dengar kali ke 165 contoh. Dia ilmu ni dengar banyak kali tak apa. Ya. Baru nombor 4 ni dah 10.45 dah. Ada setengah jam ni. Tengok saya cuba habiskan. Ya. Jadi kalau orang minta teman dia solat jemaah, railah. Ya. Jadi sembahyang yang i'adah tadi dia akan cover kok dulu-dulu ada tinggal. Kalau tak ada, kita dah full, dah qada, dia akan menjadi solat sunat. Rugi tak? Dah lah dapat apa solat sunat ataupun solat yang ada, tolong buat baik ni, pahala lain. Oi, Allah Ta'ala ni. Orang beriman, orang berilmu ni kalau cerdik, makan minum pun semua pahala. Tidur pun pahala. Sebab tu tidur orang yang alim dengan orang abid sembahyang 1000 rakaat. Iblis, dia tengok yang sembahyang tu. Dia ni, aku tipu sekejap je, masuk dalam hati. Wah, hebatnya kau. Terrornya kau, dia pun, wah, hebat. Habis. Masuk pula ujub. Lagi dahsyat. Ya? Yang tidur ni orang alim, orang hebat. Iblis kata dia ni kalau bangun habis ya. Sebab apa? Semua orang dia ajar kuliah sana, kuliah sini, daurah sana, daurah sini. Ya. Jadi berusahalah memelihara sembahyang, bukan tunai, memelihara. Prepare awal. Anak-anak tu kalau boleh dah dekat pukul 7, kalau boleh 6.30 tu dah siap mandi lah. Ni apa mandi lambat-lambat. Ya. Ni kadang azan dalam bilik air makruh. Tengah azan, Allahu Akbar. Tapi sedap Bilal kita lagi lah. Baru nak mandi. Masa tu, Iblis berpusu-pusu dalam tu. Tambah orang azan dia lari. Iblis setan dengar azan, dia lari. Ni orang tak pergi masjid, dia pun lari juga daripada masjid. Setan kata, kau kenapa tak pergi masjid? Setan pun pelik. Yang lari jin setannya. Ni dengan orang-orang pun tak datang masjid, lari juga. Jin pun pelik. Siapa setan ni? Aku ke kau? Pening dia pun. Ramai tuan-tuan. Sebab tu antara doa para wali, ada satu kisah wali Allah. Tok guru waktu kuliah disebutlah ayat wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sangat daripada hamba-hambaku yang bukan syukur. Syakur maknanya banyak berterima kasih. Ya. Jadi wali ni waktu tawaf di Mekah tu, apa doa dia? Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Kawan ni pelik kan? Kenapa kau doa macam tu? Dia baca ayat ni. Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sangat daripada hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Jadi dia nak termasuk dalam golongan yang sedikit orang yang bersyukur. Kita pun tengok realiti hari ni lah. Ya, majlis-majlis ilmu kalau nak dinisbah pada yang kat luar, Masjid Al-Falah ni saya tengok jemaah dia masya-Allah lah, antara masjid terbaik lah. Dia antara lah. Ya, untung tuan-tuan. Tempat lain kuliah maghrib tengok ada tak orang ni. Lampu pula jenis lampu macam ni, lampu ke kan tempat pameran tengok hantu kan. Ada satu masjid saya kuliah subuh tu, dia yang datang semua dah bau-bau tanah dah. Lepas tu nyandor cari dinding. Masjid besar. Ingat 2 kali ganda masjid kita. Jadi saya tengok, ada orang kat situ beratur. Ada. Jadi cari tiang payah juga. Ingat silap masjid. Ya. Tu nak kuliah pun tak pun nak semangat. Ya. Tapi tak apalah dah. Dijemput datang je dah.
Ada satu surau saya kuliah di Sungai Buloh. Masa tu hujan lebat. Daripada Bangi naik Elite sampai sana, daripada pukul 5 sampai sana pukul 7, 2 jam. Itu biasa. Ustaz-ustaz ni nak jadi penceramah, kalau punya kuat merajuk, tak payah jadi ustaz, kau duduk rumah je, kau main game PUBG je. Dia hati kena kental. Ya. Kuliah Ustaz, nanti sagu hati kita transfer. Okey. Sampai sekarang tak transfer. Merajuk Ustaz? Tak adalah merajuk, jalan rezeki lain banyak lagi. Ya. Sampai surau Sungai Buloh tu, yang dengar 2 orang. Ada sahabat saya baru ni dia update kat Facebook. Surau cantik besar je ni, dia ambil 2 orang juga, ayah dengan anak, masya-Allah. Ya. Jadi ujian kita tidak sehebat ujian ulama-ulama dahulu. Orang dahulu sekali keluar berdakwah, naik basikal ke apa, kadang 3-4 hari seminggu baru balik. Kita paling lewat pun sampai rumah pukul 11, pukul 12 malam. Jalan jam lah, apalah, roadblock kan. Kat Kesah tu lepas awan besar, dia bantai roadblock. Sabar je lah. Baik. Yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla au kathur minal haram wa syubhat. Adalah orang yang bertuah ini wara' pada barang yang sedikit atau berbanyak daripada yang haram dan yang syubhat. Wara' yang wajib adalah memelihara daripada perkara yang haram. Ya. Bagus lagi memelihara daripada benda yang halal-halal pun dia pilih, tak dibanyakkan. Ya, ahli sufi ni yang benda yang halal pun dia ambil qadar hajat saja. Qadar hajat sahaja. Wali Allah ni kalau kita tengok, tadi Tok Guru saya kata, kalau dia ambil tanah tu, dia kepal-kepal, campak, jadi emas. Daun kayu tu, nak apa? Berapa lain nak? Tapi sebab apa? Dia tak letak dalam hati. Kita tak jadi wali sebab apa? Dalam hati penuh dengan dunia. Ya. Itulah mahal hati tu. Baitur Rabb, tempat tilik Tuhan Allah tengok hati. Jadi bukan tugas kita nak nilai hati orang. Dia tu tak, bukan. Pesanan Tok Guru dah akhir zaman ni, tak payah sibuk hal orang. Hal diri kamu pun kamu tak settle lagi. Sibuk buat apa? Tambah ilmu, tambah amal, perbaiki niat. Minta doa banyak-banyak. Syekh Zain Asif pun pesan, sembahyang hajat banyak-banyak, tengah malam menangis, ya Allah, berikanlah aku guru yang mursyid, nak bimbing aku. Ni kita dah suntuk sangat masa, ya. Poni ziarah Tok Guru pesan, masa dah suntuk dah, tak payah ada sibuk-sibuk ala orang, ya. Sibuklah hal diri kita, tak tahu tempat kita esok kat mana, ya. Jadi benda-benda yang perlu saja kita ambil, ya, sebab perjalanan kita jauh kan. Kita nak naik kapal terbang, semua benda nak dibawa kan, tak dibagilah. Bawa lembu, bawa kambing, mana boleh. Macam tu lah kita nak ngada Allah, tapi hati penuh dengan dunia, penuh dengan pangkat, apa semua harta benda, tak sampai. Imam Ghazali setara hebat dia pun, waktu dia nak belajar menjalani jalan ahli sufi, Tok Guru dia kata, kalau aku nak mengajar kamu, kamu ilmu dah hebat, tapi kamu kena ingat, kamu tidak akan sampai kepada Allah selagi meletakkan dalam hati selain pada Allah. Jalan pertama nak mendepani jalan akhirat, ahli sufi, orang yang salik adalah fanakan selain Allah. Zuhir kenalah. Yang dibuang semua peti kauman ni apa ni? Zuhud, bukan zuhud tak faham tu. Zuhir sama dengan manusia, bermuamalah, berurusan. Hati tu, hati. Boleh datang sini ingat semua limpah kurnia Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya nak mengerjakan maksiat, tidak ada upaya tidak ada daya mengerjakan taat, tidak ada upaya meninggalkan maksiat illa billah, ay bi aunillah, kecuali dengan bantuan Allah. Jangan rasa sikit pada hati ni, aku datang ni sebab aku bangun awal lah ni. Salah. Silap-silap kena ngucap lain tu. Tidak ada, kan kita belajar dalam ilmu etikad, tidak adalah gerak dan diam jari kita ni, apa pun yang berlaku semua dengan izin Allah. Orang yang tak belajar saja, dia kata semua ni berlaku sebab apa? Bencana alam. Tak ada istilah bencana alam dalam ilmu etikad, tak ada. Nampak sangat dia jahil, ya. Kemudian yang keenam, antakuna sohbatahu ma'as solihin, adalah kawan-kawannya bersama orang-orang yang soleh. Orang baik ni SOP dia apa? Berdasarkan pada syarak.
Dia juga cakap, kawan saya ni bagus lah, so, dia baik, dia ni dermawan lah apa. Cuma dia tak tutup aurat. Tak tutup aurat, jahat. Senang aja. Cuma dia ni tak sembahyang, jahat. Bukan kita cakap, siapa cakap? Syarak cakap, Allah Ta'ala sebut macam tu. SOP dia macam tu. Ya? SOP dia macam tu, nak buat macam mana? Ikut je. Ya? Jadi kawan ni pilih yang baik-baik. Dua benda kena jaga akhir zaman. Pertama, jaga pemakanan. Kesan pemakanan pada ibadah. Orang-orang alim ni jaga betul. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan nak makan dekat kedai, boleh cari kedai yang agak privacy sikit lah. Makan tu jangan tepi bahagian kaki lima, dalam-dalam sikit. Sebab apa? Disebut dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab pelita penuntut, kita tengah makan ataupun beli makanan tu dilihat oleh fakir miskin, hati fakir miskin tu kecil hati, dia kata, sedapnya lah Pizza Hut ni, aku nak beli tak ada duit, kurang dah keberkatan makanan tu. Ini beli durian, tunjuk kat orang, update status Facebook macam biasa buat, update pula, alhamdulillah hari ni pergi dapat makan musangkin. Dia tengok tu telan nailo je, kurang berkat. Kesan dia tengok ibadah dia. Tengok ibadah. Makanan ni kalau dijaga sangat hebat ya. Kesan dia kuat. Almarhum tuan guru saya saya belajar dulu di Pondok Pegalang Hulu, orang Perak panggil Pondok Bakti ya. Dia antara kewarakan dia, tanyalah sahabat saya tu, pergi mana pun dia akan bawa bakul. Kalau dia puasa, air termos kopi dia adalah dengan dia punya juadah. Yang tak puasa pun dia panggil, kita tunggu panggil. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Yang tak puasa makan lagi banyak. Tok Guru pun tengok tangki dia ni, tangki kalori ni, dia pergi mana pun bawa. Singgah kedai pun Tok Guru akan pilih-pilih kedai tertentu. Tengok orang tak sembahyang, dia tak singgah lah. Tok Guru pun humble dia, orang dia. Pasar malam dia pergi pasar malam. Ni lah antara orang yang bawa. Motor saya belajar dulu pun saya simpan ni motor tu. Buruk pun buruk lah. Dia ada kenangan dia. Orang nak beli dia tak jual. Sayang motor ni. Hidup lagi motor tu. Ya. Kenangan banyak tuan-tuan. Paling terindah waktu guru saya meninggal, rupanya baru tahu tarikh lahir dia sama dengan saya. Bila tarikh lahir dia besok 30 hari bulan 9. Ya, yelah kot. Jadi saya tengok surat kematian dan IC saya pegang tu, ya Allah, sama tarikh lahir. Dan waktu saya pergi haji 2013, sangat kerap mimpi dia. Lalu saya telefon anak dekat Malaysia, saya kata, Kak minta izin untuk anak-anak Walid, saya panggil dia Walid, buatkan umrah badan. Buatlah. Ya. Walaupun belajar dulu tak pun nak pandai, ini kuat marhaban dulu, wah yuk ya je kat pondok. Kenduri jarang tak pergi. Tekong baca doa. Berkat itulah tumpang berkat ya. Dan saya sampai sekarang tak ambil sijil berhenti, saya tak ambil. Dan Tok Guru kata, Zal, kalau kamu nak masuk balik pondok, Walid terima. Tu saya ingat sampai sekarang. Jadi sekarang saya masih belajar. Adalah dengan sesiapa. Talaki online ke tak kisahlah. Yang penting belajar. Belajar ni sampai mati. Tok Guru pesan, lagi banyak kamu mengajar, lagi banyak kamu kena belajar. Tok Guru saya setiap tahun pergi umrah, biasanya dia akan bawa beberapa kitab Arab, antaranya Syarah Matan Zubat, antaranya Syarah Ibnu Aqil. Bawa pergi Mekah, talaki kat tu, syekh-syekh tu. Masa tu dia buka pondok tahun 67. Nak cerita dah jadi Tok Guru tu, kita baru pemegang tauliah Selangor je pun dah tak nak belajar. Sombong ya, sombong. Yang ketujuh, ayakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbir, orang yang bertuah ni, orang ni tawaduk dan tidak sombong. Tambah kalau benda depan ni benda-benda hak, benda benar terimalah walaupun pahit. Ya, tolak kebenaran tu nama sombong lah. Ya, kadang kita tak suka dengan orang tu, apa yang dia cakap semua kita tak suka. Tu salah. Ya. Yang ke-8, ayyakuna sakhiyan kariman. Cepatkan sikit. Adalah orang bertuah ni, yang ke-8 ciri-ciri dia kan, orang yang dermawan, kariman, mulia. Ya, tak ngungkit-ngungkit. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Nisbahnya apa? Tak cerita dengan orang.
Ni baru bayar zakat je pun resit tu tak update. Allah. Bayar zakat fitrah je pun, ya Allah. Tapi ada stand-stand kena perlu juga kan, orang nak tahu. Ada perlu. Tengok ala kulihal niat kita lah. Niat kita ni kita dengan Allah. Betul disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, ikhlas itu rahsia antara kita dengan Allah. Betul niat, jalan terus. Orang nak cakap apa, biarkan, lantak kat orang lah. Kata Pak Somit, duk peduli lantak apa, duk peduli nanti orang cakap apa, orang cakap apa. Hampa tak peduli ke besok Allah Ta'ala cakap apa? Pak Somit ni buah dia memang padu. Saya daripada pondok sekarang dah 3-4 kali lah sempat, ya. Dia pun dah agak uzur dah, ya. Doa lah yang baik-baik. Kalau dah dia pun cakap dia tak bersedia terima tetamu, faham-faham lah. Dia ada rupanya, dulu saya dapat hadiah daripada dia. Dia ada buat kitab yang tulisan tangan dia ada 11 jilid, tapi tulisan tangan dia Arab dan saya pun tak berapa boleh. Tulisan tangan orang kan. Yang terbaru ada dia share dekat Facebook dia tu, terjemahan dah sampai rumah saya. Cuma saya tak sempat nak baca. Nanti saya nak ziarah guru saya di Pahang, nak minta izin nak tanya dia, sebab kita ni kadang-kadang tak sampai makam kita nak baca. Pak Sumit ni biasa sebut Ibnu Arabi, betul kan? Ibn Arabi ni waliullah. Orang macam kita tak ada basic, tak ada 12 ilmu, nahu sorok pun dah feel, tak payah baca kitab tu, pening. Kita hikam pun dah pening. Hikam tu pertengahan tu. Hikam pula ada banyak. Ibn Atta' lain kan, ada dekat hikam saja 20 lebih. Hikam Tok Pulau Manis lain. Tu pun waliullah. Tanah Melayu ni banyak. Tok Solehoh, semua wali-wali semua. Pergilah ziarah tempat suluk dia tu. Siapa lagi? Terengganu, banyak tu. Ya. Saya pergi Langkawi je. 465 kali pergi Langkawi. Kalau burung helang tu boleh muntah-muntah dia. Bukan tak boleh pergi, boleh. Tak ada cukai, Ustaz, belilah. Tapi ulama-ulama jangan tak ziarah, dan mereka makin berkurangan. Pasak-pasak bumi ni dah tak banyak. Kita kena ziarah sebanyak-banyak. Sebab apa? Tu nak tumpang syafaat. Ya. Ada Ustaz nak tumpang syafaat, Ustaz? Aku pun tak tahu macam mana besok. Ya. Tumpang. Kita pun dah berat. Tengok badan. Jadi dalam kitab tu sebut, kalau kita nak bagi cara terhormat. Bagi elok-elok. Kalau kita tak nak bagi pun cakap elok-elok. Tak, maaf lah ya, ada tapi makcik nak guna duit ni. Tapi jangan guna modal tu. Orang minta sedekah. Minta maaf lah ya makcik, ada nak beli bawang, nak beli kicap ni. Ni kucing punya makanan pun tak beli lagi. 10 tahun macam tu je. Tak jadi juga. Duduk USJ. Bagilah, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Contoh, kita berhenti traffic light, ada budak jual jeruk, belilah. Saya tak makan, orang lelaki. Saya tak makan, Ustaz. Kau memang tak makan. Sebelah kau tu menitik-nitik Elio. Beli jangan sebalang, belilah 5. Kadang-kadang dia jual tisu. Dia nak tipu ke tak tipu, tu hak urusan dia dengan Allah. Bagilah agak-agak. Kalau dia menipu pun kita tak menyesal. Bagi RM5, RM2. Ada kita bagi RM2, balik menong je 3 hari. Kenapa ni bang, tak lalu makan? Tak ada semalam tu, bang dekat traffic light dekat PSJ tu ada budak tu, dia minta sedekah tu, dia tipu abang. Berapa abang bagi? RM2. Buat malu. Dia nak tipu tu, itu dia dengan Allah. Kita niat betul, Allah dah bagi pahala. Dan kata ulama, yang kita takut yang datang minta sedekah tu kadang-kadang wali, kadang-kadang malaikat. Ada disebut dalam kitab Jauhar Mahub. Hati-hati. Yang ke-9, ayyakuna rahiman bima khalaqallah, bahawa adalah ia kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah. Kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasihan belaslah dengan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, nanti akan mengasihan belaslah akan kamu oleh yang ada di atas langit. Malaikat-malaikat doakan kita. Yang ke-10, ayyakuna nafi'an lil khalqi, bahawa adalah memberi manfaat bagi makhluk. Tengok ni apa pergi gula dua, selipar selera ni. Kau jangan bebek popepek, kau gila susun. Ada satu saya kuliah di Masjid Seri Damansara tu. Lepas tol LDP tu belah kiri masjid atas bukit tu kan. Asal lepas isyak keluar je, selipar tu dia bukan susun saja, siap buat jarak.
PKP lagi ke? Slipper pun di jarak-jaraknya. Bagus betul. Dan security dia saya tengok bagusnya. Ada sekali tu saya nak parking. Dia terlupa angkat kon, dia nyembang. Datang, minta maaf lah Ustaz. Saya kata tak apa. Minta maaf lah Ustaz. Tadi saya terpandang belah sana. Ya Allah, bagusnya. Lepas tu sebelah parking penceramah tu, dia parking OKU. Sampai je jemaah tu ada hajah tu bawa suami dia yang dah uzur. Dia ambilkan kursi roda, angkatkan pakcik tu tolak. Saya kata, ya Allah, bagusnya. Nampak kerja je kat, tapi hati dia Allah je yang tahu. Jangan tengok orang luar ya. Dia jangan scan pula, scan. Hoi, pandai kita ni. Kehebatan Melayu ni dia boleh scan orang. Dia tengok orang tu sedekah tu. Aku rasa dia tu tak ikhlas. Namanya apa tu? Sangka buruk. Inilah penyebab kita punya amalan habis, pahala habis, esok ke akhirat dipanggil muflis. Muflis. Yang ke-11, ayyakuna zakiran lil mauti kasiran. Orang yang bertuah ni banyak ingat mati. Ya? Kalau rasa hati kita ni kerah ke apa kan, antaranya apa? Ziarah orang baik, orang alim, anak yatim semua, orang sakit ziarahlah kubur. Ada pernah saya berlaku pada diri saya, satu ketika adalah saya marah dengan satu orang. Hati ni masa tu muda kan, sekarang tak pernah muda lah. Dah nak masuk Pak Siri dah. Ya? Jadi saya kona kat satu kubur tu spontan lah. Parking, duduk depan kubur, duduk. No, bayang kita mati tu. Oi, turun temperature. Kalau biar tu mau darah tinggi tu, bahaya. Betul lah kata Nabi tu. Ya, ingatlah satu benda yang boleh memutuskan kelazatan dunia. Kita tengah makan, orang telefon, Ustaz, kenapa kita meninggal? Kita pun bersangan. Tadi baru jumpa Tadi bukan dia kat pergi Afalah tadi. Meninggal lah. Innalillah. Bukan macam sini lah. Afalah tempat lain. Risau sangat. Jadi, mood jadi berubah. Semalam pun ada orang tanya soalan. Saya tengok, apa pasal Ustaz ni sampai 5 kali miss call. Tengok. Ustaz ni nak bagi tahu Ustaz ni. Meninggal. Nak tanya apa? Tak, ni ada akak tu suami baru meninggal. Jadi nak ziarah boleh? Saya kata, isteri ni jangan kata orang lain meninggal dia nak ziarah. Masa kematian suami dia nak pergi kubur. Tak boleh, dah mula iddah dah. Iddah dia 4 bulan 10 hari. Ni pun banyak tadi kan. Hari ni belajar pun sampai banyak ya. Bukan kita cakap hukum syarak ni macam tu. Yang kata nak ziarah orang lain meninggal, hari kematian suami dia pun dah mula berkabung iddah tu 4 bulan 10 hari. Kecuali benda-benda perlu. Sok-sok ke apa nak minta cop jari dia, tu lain lah. Keperluan ada. Sepupu saya pun, kakak sepupu tu kematian suami, dia nak kena pergilah kerja semua kan, balik di rumah lah. Cuma adik-beradik kena pandai lah keperluan tu kita raih lah. Ya. Sempat ke nak habiskan lagi sebelah ni. Ya. Kita cepatkan sikit insyaAllah. Nanti kalau agak-agak ni Kak Salwa, Ustaz, lambat dah ni. Faham dah tu. Tunjuk payung tu faham dah tu. Maaf lah tuan-tuan, saya macam ni lah ya. Yuk ya macam ni ya. Tak ada apa pun. Dan 11 tanda celaka satu orang. Yang pertama, ayyakuna harisan ala jam'il mal, adalah orang ni haluba pada mengumpul harta. Kumpul benda yang dia akan tinggal. Tak cerdik. Bukan bermakna tak boleh cari. Boleh cari. Yang paling cerdik apa? Dia kumpul, dia transfer ke akhirat. Derma, sumbang sana sini apa semua. Ya. Kita sibuk besarkan rumah kita kan, bilik kita lawa je. Yang ada mak ayah, cek rumah mak ayah macam mana. Saya masa nak nikah 2011, saya tengok bilik ayah ni tak sesuai. Kata ayah, bilik ni serambi rumah kampung kan, bocor sana bocor sini. Masa tu kita kat perut kat 6 bulan juga. Lepas tu sebulan saya kumpul duit saya jadi imam tu 2,000. 2,000 tu faham lah, gaji dah tak banyak boleh simpan. Sebab apa? Nak repair rumah ayah tu. Bilik ayah tu repair sampai ayah kata, dah lah Zam, ni dah habis 4,000 kan, kau nak kenduri tak ada ya, buat laksa je lah. Kenduri tu sunat, yang penting kat nikah tu je. Orang kita tak ada, biar papai asal bergaya tu yang hutang sampai ke anak cucu tu. Ya, Islam tak ajar macam tu, seadanya je. Ya. Pastikanlah rumah mak ayah kita dah elok kan. Masjid surau kadang rumah punya grand besar, surau tepi rumah ada, ya Allah, bil api pun tertunggak-tunggak. Ada dulu
sampai 800 saya tengok, saya snap, hantarlah dekat geng-geng usrah tu, selesai masalah. Ya. Dia pun kata, Ustaz, bonda bayar 500 lah. Wih, 500 settle dah lah, settle. Duit surau masjid sampai tertunggak-tunggak. Ya. Kita bermewah-mewah. Jadi pesanan saya akhir zaman ni, kalau ada duit lebih, simpanlah. Beli emas, simpan. Banyak lagi, bagilah kat saya sikit. Ya. Yang kedua, ayakuna himmatahu fi syahwati walazati dunia. Dia keinginan dia apa? Pada syahwat dan kelazatan dunia. Lazat dunia ni kalau makanan setakat di tengkuk je, masuk dalam perut, jadi apa? Najis. Kadang harga je lah, makan lobster ribu-ribu tak payah tunjuk kat orang. Tunjuk kadang dalam grup adik-beradik tu ada yang tak mampu, dia tengok pun dah kurang berkat. Silap-silap berdosa. Silap-silap berdosa. Jadi nak tahu macam ni, kena jumpalah guru-guru kita, orang-orang alim, murabbi kita, mursyid kita. Dia orang ni pandai lah. Sebab dia orang ni biasanya dapat ilham Rabbani daripada Allah. Ya. Kena carilah. Ya. Kalau dah jumpa, peganglah elok-elok nasihat dia. Ya. Yang ketiga, ayakuna fahishan fil qawli. Adalah orang ni perkataannya keji, suka cakap benda tak elok, mencarut-carut. Dan membanyakkan ribah, mengumpat. Ni pun ada Persatuan Makcik Bawang. Dia USJ tak ada kot dia. Ni yang penyebab kita muflis besok ni. Ya. Kadang penat pergi majlis ilmu ulang alik ulang berpuluh-puluh tahun. Semain jemaahnya, kuliah duhanya, kuliah zuhurnya, semua kuliah ada pergi. Tapi yang lain pun sama naik. Balik-balik, PA ni macam contohlah. PA ni memang dia ada je alasan. Tengok kita rajin pergi kuliah duha, tak pernah miss. Akak semenjak balik dah datang. Bagusnya. Cerita macam tu, dalam keadaan hati pula rasa dia lebih hebat pada orang, habis amalan dia haba'an mansura. Macam habuk bertembangan. Ambil habuk, tak kat tapak tangan, tiup. Habis. Khalas. Penat tak? Penat. Letih tak ibu-ibu ulang-alik kan? Uish, letih ya. Memang dunia ni untuk penat. Kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh, dunia tempat penat, lelah, tempat letih. Sebab apa? Akhirat, permulaan dia di alam barzah, itulah tempat kita rehat. Malaikat kata, rehatlah seperti pengantin baru, tak bangun subuh pun tak apa. Yang tu yang tak kena tu. Pengantin baru subuh kena bangun juga. Awak dulu pengantin baru pukul 5.30 ayam. Bangun. Kejutlah subuh, lepas tu nak nyambung lah. Ya. Yang keempat, ayakuna mutahawinan, bermudah-mudah bis salawatil khamsi, pada sembahyang yang 5 waktu. Bermudah-mudah asal buat. Ada juga kita jumpa kadang-kadang dia sembahyang, tengok sembahyang apa dia nak azan, balik. Mana baru sembahyang asar tu, pukul 7 tu, 6.45, ya Allah, macam tu. Kita kalau kerja dengan orang, bos bayar gaji lambat, mengamuk-ngamuk. Sebab dia maksud, mana gaji kami, mana, sibuk. Dengan Allah, nasib Allah Ta'ala ni, ya Allah, pemurahnya. Kita tak baca Quran berapa last baca Quran 28 Ramadan khatam, sebab dapat kain batik duit RM10, contoh lah baca tu elok juga buat grup-grup macam tu. Kalau surau di taman saya ni, setiap pagi Sabtu dia tak ada kuliah, dia buat macam halaqah 5 orang, seorang mentor ni tolong tegur lah, 5 orang seorang. Adalah geng pencen tu dekat 30-40 orang. Dia lepas Ramadan pun sambung nama je, tadarus. Bagus. Dia bagus lah, sekurang-kurang. Yang kelima adalah sohbatuhu ma'al fujar, kawan-kawan dia bersama-sama orang yang jahat. Kalau niatnya kita nak tarik dia, boleh. Tapi takut-takut kita tak kuat, kita pun terjerumus sama. Kata ulama, jangan kamu lihat, jangan tanyakan dia baik atau jahat, tapi lihat kepada siapa dia punya kawan. Tengok. Kawan dia yang tu. Biar. Sebut juga dalam kalam syair, adwal balidu ilal jadidi sari'atun kal jumari yud'u fir ramadi fayakhmuda. Berjangkit orang yang bodoh pada orang pandai, sari'ah, cepat. Ibarat seperti bara api, kita tuang dengan pasir, dengan habuk, fayakhmuda, padam. Budak ni dah hafal Quran 10 juzuk, 15 juzuk kan. Balik cuti jumpa kawan huha-huha, lama-lama solat pun lebih kurang, lama-lama habis hafalan. Pernah
pengalaman saya di madrasah dulu, budak ni dah hafal 29 juzuk. Tapi ayah dia kata Ustaz tanya dia. Saya pun test lah, mana yang kita tahu je lah. Uish, banyak tak ingat. Padahal tinggal 1 juzuk. Sebab apa? Ayah dia kata, kawan Ustaz. Sampai ayah dia pergi jumpa bayar lah, jumpa Ustaz Datuk Fadilah Kamsah tu, minta kaunseling dia sebab kawan. Dahsyat. Pesan lah anak-anak kita, tengok kawan dengan siapa. Facebook dia tengok, letak password je. Kalau letak password, mak padam ya? Mak godam kau punya Facebook. Dahsyat mak dia pun. Yang keenamnya, ayyakuna si'al khuluq, buruk perangai dia. Adab ni kena jagalah. Adab dengan kawan-kawan sebaya lain, lebih tua pada kita lain, dengan yang bawah rendah pun, kanak-kanak pun lain. Kita kena jumpa kanak-kanak main kawan, biasa balik. Merajuk budak tu tak pergi masjid sampai ketua. Dahsyat kan? Saya tugas jadi imam dulu, sampai siap saya tu kawan jenis baharan, dia beli rotan. Cakap hati akan kerotan juga Pak Siap ni. Saya jumpa dia, saya ambil rotan, saya kata, cik tak boleh. Dia macam ni. Oh tak boleh mama? Tak boleh cik. Budak ni kalau dia merajuk dia, siapa yang salah? Kita yang salah. Dah lah jemaah tak ramai, dia marah-marah budak tu. Kalau dah tak dengar suara kanak-kanak dalam masjid surau, kena takut. 30 tahun besok, siapa nak ganti? Tolak imam tak nak ni, imam jadi makmum pun tak nak. Payahlah je ni. Jadi imam tak nak, bila tak nak, makmum tak nak. Kebumikan je lah. Buat semak USJ je. Malu lah. Di makmum pun tak nak. Ya? Yang ketujuh, ayyakuna mukhdalan fakhura, bahawa adalah orang ni takabur dan bermegah-megah. Sombong. Apa benda kita nak sombong? Kata ulama, orang yang sombong tu dia kena ingat dia sedang menanggung najis sepanjang hidup. Ni perut siapa yang dah bersih? Tak ada kan? Nak tahu, tunggulah kita meninggal esok. Dah 11.15 ni. Baru yang ke-7. 11.30. Oh boleh ya? 11.30 ke 12.30 tadi? Oh 11. 12. Nah ya. Ya. Jagalah adab kita. Nak sombong apa dalam perut kita menanggung najis, kata ulama, sampai mati. Ni disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dah mati besok jadi makanan ulat. Ulat kata, woi, ni yang mati ni budak gemuk daripada Bangi. Serang. Woi, sekampung keduri. Cacing-cacing ulat-ulat. Kata Luqmanul Hakim, annasu ala salasati aslasin. Manusia terbahagi 3. Bahagian pertama roh dia Allah Ta'ala ambil. Badan dia bahagian cacing-cacing ulat-ulat tanah. 6 hari seminggu, tuan-tuan tak percaya, korek balik. Pecah dah perut tu. Sebulan tinggal rangka. Kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Ya? Betul-betul milik kita amalan kita. Kalau kat dunia ni boleh cek macam kad ATM. Oh aku nak cek pahala lah. Cek. 2 juta. Wah ni boleh pergi genting sebulan ni. Pahala banyak Tapi tak boleh cek. Kalau boleh cek tiba-tiba cek baki pahala tidak mencukupi. Ui bahaya ni. Sebulan duduk masjid bertasbih. Ya? Kental je lebih. Fikiran ke lain. Ya? Itu sebut tadi, hati itu baitur Rabb. Hati itu mahal. Ya? Biarlah orang nak cakap apa, yang penting hati kita bersama Allah. Ya? Jadi tak payah nak sombong lah. Ilmu yang kita ada Allah bagi pinjam. Sombong sangat dengan ilmu, hebat dia rasa dia, oi dah glamour apa semua, orang panggil ceramah sana sini, accident, doom. Tak pinga-pinga. Orang Jerman panggil lolak-lolok. Kau tahu lolak-lolok? Ada orang Jerman sini? Ada. Uish. Hei, international hafalah ni. Terpinga-pinga. Allah. Ceramah sana sini, rasa hebat. Allah bagi dia sakit tekak. Yang keluar angin tu. Kerongkong dia ni. Tonsil lah. Ada macam-macam sakit. Thyroid ke apa. Oh, ya Allah. Ya, jangan sombong lah. Semua milik Allah. Apa lagu Rabbani tu? Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Betul lagu tu. Allah Ta'ala punya semua. Ya.
Kadang-kadang Allah sayang kat kita ni, orang beriman ni, tak sampai 40 hari akan dia pergi ujian. Walaupun seringat-ringat ujian, terpijak duri, tersepak tunggul. Aduh, siapa benda tunggul ni? Siapa salah ni? Sendiri salah, tak sedar tu malah patutnya sedar. Adalah ni yang tak kena. Oi, kalau orang jenis sangka baik dengan Allah ni, bahagia dia. Dia tak salahkan orang. Ya, salahkan diri sendiri. Yang ke-8, ayakuna mani'an, menegah bagi memberi manfaat pada manusia. Dah lah tak tolong orang, tambah masalah lagi. Tak boleh tolong orang, jangan buat masalah. Dia nak bantu dengan duit tak ada, bantu dengan tenaga, buah fikiran, idea-idea yang bernas. Dia disebut dalam kitab Muhimmah, dalam kitab Pelita Penutup pun ada sebut. Ya, manusia ni terbahagi 3. Ada pertama, dia ada idea yang bernas. Dia ada idea yang bernas tapi dia tak suka bincang dengan orang. Ni pun tak boleh pakai. Ya. Yang kedua, dia ada idea yang bernas tapi suka bincang, mesyuarat. Nak tanya pandangan lah, nak tanya pendapat. Ni bagus. Bagus. Yang ketiga lagi tak dipakai. Tak ada idea, tak suka bincang. Buang kat longkang je lah. Kita yang ke mana? Yang ke berapa? Harap-harap yang kedua tu lah. Bincang. Ya. Nabi SAW rajin tanya sahabat. Dalam hal-hal nak beli barang pun. Bawang paling elok beli kat mana lah? Beli kat Coop. Ada ke bawang? Ada. Promosi, tolong promosi lah. Kita pun letak barang kat situ. Allah, tuan-tuan ya. Ada sahabat saya, Haji Karim daripada Puncak Alam tu. Dia rajin datang sini. Kita support lah. Kat Bangi pun ada. Mana-mana yang sempat lah. Ya. Baik. Yang ke-9, ayyakuna qalilu rahmati lil mu'min, sedikit kasih sayang dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang Islam. Dengan orang Islam ni kena kasih sayang, dengan orang kafir kena tegas. Kena tegas. Janganlah tertipu. Allah Ta'ala sebut dah orang kafir Yahudi Nasara, walan tardu ankal yahudu walan nasara. Datang pula dengan huruf lan, dia munafi hal istiqbal, mana sampai bila-bila. Orang Yahudi Nasrani tak akan redha dengan kamu illa kecuali ghayah dia tattabi'a millatahum, kamu ikut cari hidup mereka, baru dia kata bagus, bagi tu bagi, tak ikut serang. Biasalah tu. Ni zaman dia ni dah berlaku dah. Saddam Hussein jadi apa sekarang? Iraq habis, satu-satu Syria habis. Zaman kita ni ikut isyarat ulama, siap-siaplah dengan amalan yang banyak. Sebab apa? Kemuncak dia ni kan daurah Ustaz Mahathir tu, kitab pasal kiamat tu. Kemuncak apa? Imam Mahdi lah. Dia kata, saya nak jadi penolong Imam Mahdi. Subuh pun kat rumah, Qiyamul Lail pun tak bangun. Macam mana? Agak-agak Imam Mahdi nak bawa kita ke? Tak tahulah. Ya? Tak payah nak sibuk lah orang. Tambah ilmu, tambah amalan. Sibuk cari orang-orang alim, ziarah, minta doa, minta amalan. Kalau sempat nanti saya share amalan sikit lah, kalau sempat. Jadi dengan sama-sama orang beriman ni, Allah tolak ansur lah dengan jiran apa semua. Tolak ansur dengan jiran ni, walaupun bukan Muslim, dia ada hak dia, hak jiran. Tambah sesama Muslim, hak jiran, hak Muslim. Dah lah jiran Muslim, ada pertalian pula, silaturahim 3 dapat. Sepupu kita contoh, jiran kita, hak jiran, sesama Muslim, silaturahim. Lagi kena buat baik. Ni kadang berebut parking, biasalah. Saya dulu duduk Taman Medan 7 tahun, memang tiap-tiap pagi asasah tolak kereta. Ni kadang hari Jumaat ni kuliah di ada satu flat di Taman Medan tu, Mentari 9. Yang tu kena SSI lah. Ada sekali saya kena tolak 5 biji kereta. Parking ustaz kat dalam, kena tolak dulu baru boleh masuk. Balik tu hari-hari kuliah macam ni, kurus aku. Ya? Merajuk Ustaz? Tak adalah, nak mana sempat nak merajuk. Merajuk minum air banyak. Yang ke-10, bakhilan ayyakuna bakhilan, kedekut. Sebab apa dia tamak? Sebab dunia dia letak dalam hati. Dunia ni letak di tangan. Ada tabung bagi-bagi. Ni kan nak buat tabung lepas ni. Nak kutip dana sikit untuk satu masjid lama di kampung. Kalau benda-benda pernah dengar masjid jin, Sungai Besar kan, Masjid Jin tu sebenarnya masjid lama pancang berdenda. Masjid tu tengah ada kerosakan pada PA sistem dia. Jadi saya congak-congak ada tu. Semalam saya jumpa sahabat yang nak khidmat. Nanti duit tu dapat, kita akan update dengan Kak Salwa lah. Dan kita akan buat sendirilah. Saya pergi pasang semua, dah siap, kita akan update nanti. Dia kata anggarlah dalam 3-4 ribu lah macam tu. Beli yang elok sikit benda tu. Baik, cuma dah tak guna Jumaat lah, solat fardu masih guna. Lawa masjid tu.
Ya, cuma subuh lah orang tak ada. Tak ada apa-apa lah. Macam-macam orang ni. Ya. Baik. Yang ke-10 bakhilan, sebab letak dalam hati. Yang ke-11nya ayyakuna nasian, orang celaka ni adalah lupa akan mati, yakni terjemahan dia seorang lelaki, orang perempuan pun termasuk. Bila dia lupakan mati, maka tertegahlah di antaranya mengerjakan ibadah, antaranya memberi makan pada orang-orang sesama, dan tidak berkasihan belas sesama muslimin dan muslimat. Sebab apa? Lupa mati. Bahkan disebut dengan ulama, kalau seseorang tu, orang tu ingat mati, ingat akhirat, ingat Allah, baik dia. Baik dia. Jadi dunia ni tak salah nak dicari. Cari buat apa? Orang cerdik, transfer ke akhirat. Wakaf sana, wakaf sini. Dia. Jadi paling baik dia transfer ke akhirat. Dia. Wallahualam, cukup tu 11 perkara. Ada dua benda lah saya nak elan. Pertama tadilah tentang saya nak buat kutipan lah. Ada ke tabung sini? Ada. Nanti masuk tabung lah. Kau tak bawa duit boleh transfer lah. Nanti saya bagi nombor akaun. Saya jangka-jangka dalam minggu ni tak sempat balik kot. Rasa minggu depan kot dah dapat duit. Dekat tangan saya ada lebihan duit. Saya cari dana kerusi kuliah tu. Ada lebihan 1,000. Saya simpan duit tu. Nanti tak cukup saya top up lah duit tu. Jadi bajet-bajet lebih kurang 3 ke 4,000 nanti boleh masuk tabung lah. Nak transfer pun boleh. Nanti jumpa saya untuk dana surau lama masjid kampung saya. Kalau buka kat Google tekan Masjid Jin Sungai Besar, nampak. Dia. Kedua, saya ada bawa sedikit black garlic. Khasiat dia banyak lah. Black garlic ni paling senang, dia nak kontrol antaranya kolesterol lah dalam darah. Cuma kesan awal makan black garlic ni, rajin lah kau, kentut, pokpek, dia kena minum air masak banyak. Dia harga dia RM60 satu balang, 2 balang 100. Dia rasanya cukup setakat tu. Terima kasih pada pihak masjid kerana sudi menyebut saya yang kali kot tak layak duduk depan ni. Dengan sekelumit ilmu yang saya kongsi, yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati wa salamati ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.